Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza. Baik, untuk hari ini, untuk kali ini Cikgu akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu SK tahun 5, Sekolah Kebangsaan tahun 5. Okey, sekarang boleh rujuk muka surat 161. Okey, sebentar tadi Cikgu telah pun minta awak tonton sebuah video yang mengandungi sajak berdasarkan muka surat 161 bertajuk tenaga alternatif. Okey, alternatif, apa maksud alternatif? Awak mesti tertanya-tanya kan, apa dia alternatif? Seperti biasa cikgu kata, kalau tak tahu maksud sesuatu perkataan, rujuk dalam kamus. Okey, tengok dalam ni, prpm.dbp.gov.my. Okey, jadi perkataan yang awak tak faham tadi ialah alternatif. Okey, tekan butang cari. Okey, jadi alternatif adalah pilihan. Okey, pilihan yang merupakan kemestian. Maknanya pilihan lah. Okey, tenaga alternatif maksudnya tenaga pilihan. Okey, jadi kita boleh pilih selain daripada tenaga elektrik yang kita guna di rumah, kita boleh guna tenaga alternatif. Okey. Baik, jadi yang sebelah kanan, okey, yang ni ialah bait-bait sajak. Okey, rangkap pertama sajak. Okey, untuk yang pertama, rangkap pertama dia dah bagi contoh apa maksudnya. Okey, cuba kita kaji apa maksud rangkap pertama ini. Okey, dalam sajaknya ditulis syukur kepada Tuhan, anugerah alamnya. Nya, kenapa ditulis dalam huruf besar? Sebab ini merujuk kepada Tuhan. Kalau orang Islam, Allah. Okey, luas nikmatnya sama juga merujuk kepada Tuhan. Tidak terhingga akal kita mampu mengolahnya. Okey, kita perlu bersyukur. Maksudnya dekat sini dia maksudkan kita perlu bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab Tuhan dah bagi kita satu anugerah alam. Dah bagi alam, bumi kita ni ada macam-macam perkara. Sangat luas. Okey, jadi penuh dengan kenikmatan. Okey. Jadi, sampaikan kita manusia biasa ni yang dikurniakan akal, tak mampu nak buat semua ni. Tak mampu nak buat, tak mampu kita tidak terhingga akal kita mampu mengolahnya. Maksudnya, kita tak mampu nak buat seperti itu. Hanya Allah yang satu sahaja yang mampu. Okay, jadi apa yang dimaksudkan di sini? Perkara utamanya dia suruh kita bersyukurlah. Okey, jadi sebab tu maksud sajak yang telah ditulis di sini, kita patut bersyukur dengan anugerah alam yang dapat kita nikmati. Okey, jadi apa yang cikgu nak awak buat, awak tolong salin maksud sahaja. Okey, maksud sajak. Okey, yang ini pun sama, maksud sajak dalam buku tulis BM. Okey, maksud saja. Jadi ni dia dah bagi contoh dah. Jadi awak salin ni masuk dalam buku tulis BM. Okay, kita nak tengok rangkap berikutnya. Okey, rangkap berikutnya apa maksud rangkap-rangkap sajak tersebut. Kita nak kaji. Okey, baik, kita tengok yang rangkap kedua. Kehilir air yang mengalir, mampu diempang membukit, memutar turbin tanpa jemu, menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik, jadi dekat sini apa yang diberitahu, diempang membukit. Okey, kalau awak nak tahu macam mana elektrik terhasil, bermula daripada sini. Okey, ni empangan air. Okey, ni kiri kanan ni semua bukit ni. Okey, tapi di tengah-tengah ni dia dah kepung, empang jadi air. Jadi air berkumpul di sini. Okey. Jadi kehilir air mengalir, mampu diempang membukit. Okey, dia dah empang. Ada empangan dekat sini. Jadi dapat memutar turbin. Okey, turbin tu apa? Kita tengoklah. Apa gunanya ada internet tapi kalau tak nak guna kan? Okey, kita tengok dalam Google supaya awak nampak turbin tu apa. Turbin empangan. Okey, kita tengok dekat sini. Ni dia. Okey. Turbin tu yang berputar tu, yang besar tu. Nampak? Nampak tak? Okey. Jadi dari sinilah puncanya untuk dapat air.
dapat dia dah empangan air dalam empangan. Lepas tu salurkan, lepas tu dia memutarkan turbin dekat situ. Lepas tu adalah proses-proses dia sampailah kita dapat bekalan elektrik di rumah. Okey. Baik. Jadi dia beritahu tentang itulah, tentang empangan air tu sampai terhasilnya tenaga elektrik. Okey, jadi dalam cerita ni, dalam rangkap ini, okey, dia cuba menceritakan tentang elektrik yang dapat kepada kita tu, okey, datangnya daripada empangan. Okey. Jadi apa yang kita nak boleh tulis di sini? Kita boleh ceritakanlah tentang empangan air kan. Empangan air, ni empangan lah ni. Okey. Empangan air mampu menjanakan ataupun menghasilkan lah ni, dia ada sebut menghasilkan ya. Menghasilkan empangan air. Ni empangan air. Okay, empangan air mampu menghasilkan tenaga elektrik okey. Apa lagi yang disebut? Ini cerita memang tentang empangan lah tadi. Okey, dah sebut dah. Memutarkan turbin. Okey, tak payah sebutlah. Empangan air mampu menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia. Kan? Untuk kegunaan manusia. Okey, jadi itu maksud yang terkandung dalam rangkap kedua. Okey, kita teruskan ke rangkap yang ketiga. Okey, rangkap yang ketiga, okey, dia ada bagi gambar. Okey, ini adalah kincir angin. Okey, ini namanya kincir angin. Okey, perlu cikgu tulis ke? Okeylah, cikgu tulis sikit kat sini. Kincir angin. Okey. Jadi kita baca, angin yang bertiup nyaman, bilah raksasa boleh terpusing. Raksasa ni, raksasa. Selalu kita sebut raksasa. Padahal sebenarnya salah. Cuba kita tengok dalam kamus kalau tak percaya. Kan awak tak percaya cakap cikgu. Entah lagi pun cikgu ni boleh dipercayai ke tak tahu kan. Jadi kena semak. Raksasa. Ada tak? Makhluk. Raksasa, makhluk seperti manusia yang sangat besar. Maknanya dia nak menunjukkan besar tu lah. Cuba tengok yang awak selalu sebut raksasa. Betul ke? Raksasa. Wujud tak perkataan tu? Tak ada. Okey. Jadi sebenarnya raksasa. Okey. Raksasa maksudnya besar lah. Bilah yang besar ni. Inilah bilah yang besar tu. Dia bukan macam kipas kat rumah tu. Okey. Boleh terpusing. Okey, angin bertiup, bilah ni boleh berpusing. Mudah tenaga elektrik terhasil tanpa sedikit pun merosakkan alam. Tak ada guna alam pun. Okey, kalau guna empangan tenaga elektrik tadi, mungkin adalah sikit-sikit pokok-pokok yang terpaksa dikorbankan kan. Ini tak ada. Memang kita guna angin, dia akan berputar. Okey. Jadi apa yang dia cuba sampaikan di sini? Ini awak dah tahu nama dia kincir angin. Okey. Jadi kincir angin ni mampu dia boleh dia menghasilkan tenaga elektrik kan? Okey. Kincir angin mampu menghasilkan tenaga elektrik tanpa merosakkan alam. Okey. Jadi kita boleh ambil yang ini. Kita tulislah kincir angin mampu
menghasilkan tenaga elektrik tanpa merosakkan alam. Okey. Baik, jadi itu yang cuba disampaikan dalam rangkap yang ketiga ini. Okey. Baik, kita teruskan rangkap keempat. Panel-panel solar hitam. Inilah dia yang warna hitam ni. Ni semua panel solar. Okey. Biasa letak di tempat yang tinggi atas bumbung. Senang nanti nak dapat cahaya matahari. Mampu menyerap cahaya. Cahaya matahari lah ni. Mengolah dan menyimpan hasilnya menjadi tenaga. Jadi panel ni boleh simpan tenaga matahari. Tenaga matahari tu boleh diolah menjadi tenaga elektrik. Okey. Jadi macam mana kita nak sebut, nak cerita, nak beritahu. Dia nak beritahu tentang panel solar ni. Okey. Panel solar. Jadi kita sebut panel solar. Panel solar. Kita ambil lah ni, mampu menyerap cahaya. Mampu menyerap cahaya matahari kan, cahaya matahari. Okey, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik, jadi itu yang cuba disampaikan. Dia nak cerita tentang panel solar ni tadi. Okey. Baik, kita teruskan. Ini yang keempat. Kita tengok yang ini yang terakhir, cikgu rasa kan. Okey. Baik, apa yang dinyatakan di sini? Marilah warga dunia, gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria. Ingat lagi tak buana tu apa? Okay, kita kalau tak ingat tak ada masalah. Kamus ada. Sentiasa rujuk kamus. Okey. Jadikan kamus ini sebagai sahabat kita. Buana. Okey, buana tu apa? Buana tu dunia, jagat, bumi. Okey? Dunia, bumi kita. Okey, alam buana, alam bumi, bumi kita lah. Okey? Marilah warga dunia, dia ajak semua warga dunia. Kita lah, manusia lah, kan? Gunakanlah anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria. Jadi, semua kita, ataupun kita lah, kita boleh guna perkataan kita pun boleh. Kita perlu dia suruh gunakan anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Alam buana pasti ceria. Kiranya kita perlu menjagalah kan alam sekitar ni. Kita perlu menjaga, sebab alam sekitar tu adalah anugerah daripada Allah, kan? Kita perlu menjaga, menghargai. Menjaga dan menghargai, boleh juga letak dua-dua. Menjaga dan menghargai alam sekitar. Okey, alam sekitar supaya ni ceria. Apa maksud ceria dekat sini? Supaya sentiasa terpelihara kan. Kita perlu menjaga dan menghargai alam sekitar supaya sentiasa terpelihara. Sebab itulah tanggungjawab kita kan. Kita manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah minta kita jaga alam sekitar ni. Okey, dan beribadat kepadanya. Okey, cikgu harap ini dapat membantu awak.
untuk mengkaji mengenai pasti maksud yang terdapat dalam sajak ini.